Perdana Menteri gesa PBT, agensi kerajaan turun lapangan bantu peniaga terkesan COVID-19. SOP dipatuhi, kempen PRK Dun Chini berjalan lancar. Wilayah 28 Jun 2020. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Norlela Muhammad Norma baharu, kebiasaan baharu. Kami akan memberi anda perkembangan berita laporan wartawan-wartawan kami seluruh negara. Bersama rakan saya hari ini, Nazri Fahmi. Saya Nazri Fahmi akan menjadi pengantara untuk laporan langsung kemaskini berita negeri-negeri. Hari ini, 3 negeri akan bersama berita wilayah. Sabah akan membawakan perkembangan semasa banjir di sana. Sarawak pula melaporkan usaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motek memperkasa produk pelancongan tempatan. Sementara Perak menumpu kepada program Bumi Hijau Negeri Perak 2020. Perbincangan kita akan bersama Muhammad Diah Shahlan, Abang Musali, Abang Abdul Samad dan Muhammad Nasri Muhammad Nashirah. Sebentar lagi. Hujan lebat sejak semalam telah menjejaskan 10 daerah di Sabah dan sehingga kini 10 pusat pemindahan sementara telah dibuka. Muhammad Diah Shahlan ada perinciannya di sana. Jadi Diah. Baik, terima kasih Norlela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan berita dengan perkembangan banjir. 10 daerah terlibat banjir dan menjejaskan 395 orang daripada 64 keluarga. Daerah terlibat ialah Kota Belud, Kota Marudu, Pinampang, Keningau, Pitas, Beaufort, Putatan, Papar, Tenom dan Tuaran. Setakat 4 petang tadi, 10 pusat pemindahan sementara PPS dibuka, iaitu 2 di Kota Belud, 3 di Penampang, 3 di Tenom dan masing-masing 1 di Tuaran dan Papar. Ketika dihubungi Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM merangkap Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri, Kenal Pertahanan Awam Kamal Mokhtar memaklumkan banjir tersebut menjejaskan 105 buah kampung. Sementara itu, Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas mengingatkan orang ramai agar sentiasa berjaga-jaga dan segera berpindah ke pusat pemindahan sementara jika diarah berbuat demikian. Pada kita, nyawa itu keutamaan nombor 1. Nyawa tak boleh tukar ganti. Harta benda hilang, kita boleh beli, boleh cari. Ya, apabila pihak polis, pihak berkuasa menasihatkan orang ramai, tinggalkan kediaman, berpindah ke pusat perpindahan kita disediakan, polis, OSPD dah mengaturkan kenderaan, sama ada bot dan sebagainya untuk dia bergerak, silalah akur, ikut nasihat pihak polis itu. Terdahulu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Abdal turut meninjau banjir di Penampang. 3 PPS dibuka di Penampang iaitu Pusat Kebudayaan Penampang, Dewan Ramayah dan Dewan Limbanak yang menempatkan 54 orang daripada 6 keluarga. Dalam perkembangan sama, sebanyak 21 sekolah rendah dan menengah di negeri ini terjejas akibat banjir, manakala 4 lagi sekolah dijadikan pusat pemindahan sementara PPS penduduk terjejas banjir. Dalam kenyataan Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, Dr. Mistrin Radin, 21 sekolah yang terjejas itu melibatkan 7 buah sekolah di Papar, 4 di Beaufort dan Penampang, 2 di Kota Belud dan Tuaran, serta 1 masing-masing di Kota Kinabalu dan Sipitang. Sementara itu, 4 buah sekolah yang dijadikan PPS melibatkan 4 sekolah menengah di daerah Kota Belud iaitu SMK Taun Kusi 2, SMK Taun Kusi, SMK Pekan dan SMK Agama Tun Said. Kesemua sekolah ini akan dibuka sebaik sahaja keadaan banjir pulih sepenuhnya.
Ya, sementara itu, hujan berterusan juga mengakibatkan beberapa kejadian cerun runtuh. Terkini, cerun runtuh dilaporkan berlaku di Jalan Mesej Timpangoh, B, Penampang. Menurut laporan Jabatan Kerja Raya JKR, laluan tersebut masih boleh dilalui bagaimanapun berbahaya kerana dikuatiri berlaku susulan tanah runtuh. Pemasangan papan tanda amaran dan pita keselamatan juga sudah dibuat sebagai tindakan awal JKR. Dalam pada itu, pengguna media sosial turut melaporkan kejadian tanah runtuh di Jalan Kota Kinabalu Ranau. Sementara itu, Jalan Keningau Kimanis kini boleh dilalui semula. Semalam, jalan tersebut terjejas akibat kejadian tanah runtuh melibatkan laluan sepanjang 10 meter di kilometer 41. Bagaimanapun, pengguna masih boleh menggunakan laluan di bahu jalan selain jalan alternatif Kota Kinabalu Tambunan Keningau. Berikutan faktor cuaca juga, aktiviti pendakian ke puncak Gunung Kinabalu melibatkan 88 pendaki termasuk 10 pengamal media terpaksa dibatalkan berikutan hujan lebat yang berterusan sejak petang semalam. Pendakian tersebut dijadual bermula 2.15 pagi tadi. Bercakap kepada RTM, penguasa substesen Panalaban Julaimin Kamin memberitahu pembatalan itu terpaksa dibuat bagi mengelak risiko bahaya pendakian sekiranya laluan ke puncak gunung licin dan terdapat air terjun kecil di kawasan laluan checkpoint sayat-sayat yang akan membahayakan keselamatan pendaki. Kabus yang tebal juga menyukarkan penglihatan pendaki terutama apabila pendakian dilakukan ketika subuh. Pembatalan jadual pendakian ini akuinya merupakan yang pertama selepas aktiviti pendakian Gunung Kinabalu dibuka semula pada 16 Mei lepas. Pendakian tersebut yang dianjurkan Taman-Taman Sabah memberi peluang kepada pengamal media di negeri ini mempraktikkan norma baharu pendakian ke puncak Gunung Kinabalu berdasarkan prosedur operasi standard yang ditetapkan. Aktiviti pendakian bertujuan memberi maklumat dan pendedahan mengenai kebiasaan baharu yang perlu dipatuhi oleh pendaki lain yang akan mendaki nanti. Baik, beralih kepada perkembangan pandemik COVID-19 di Sabah. 2 kes baharu positif COVID-19 yang dikesat di Kota Kinabalu semalam masing-masing dikategorikan sebagai jangkitan tempatan dan kes import yang membabitkan seorang pekerja kontrak tapal binaan dan seorang wanita bukan warga negara. Penambahan 2 kes baharu itu menjadikan jumlah keseluruhan COVID-19 di Sabah 368 kes. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina dalam kenyataan media memaklumkan kedua-dua kes dikesan melalui ujian saringan sebelum bekerja dan telah dimasukkan ke Ward Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu. Aktiviti kawalan dan pencegahan giat dilaksanakan pejabat kesihatan kawasan Kota Kinabalu. Setakat ini seramai 10 pesakit masih dirawat di 6 hospital berpakar seluruh negeri dan jumlah pesakit sembuh 351 orang. Baik, sekian paparan berita dari Sabah petang ini. Saudara, budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Dia Norlela di sini. Baiklah dia, terima kasih. Manakala perkembangan banjir di Johor, sehingga 3 petang jumlah penduduk terjejas banjir turun kepada 130 orang, melibatkan 36 keluarga berbanding 145 orang pagi tadi. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar R. Vidya Naden berkata, sebuah PPS di Batu Pahat yang menempatkan 32 penduduk terjejas daripada 7 keluarga ditutup 10 pagi tadi. 2 PPS yang masih dibuka masing-masing di Sekolah Kebangsaan SK Orang Kaya Ali yang menempatkan 50 penduduk terjejas daripada 14 keluarga. Manakala 95 individu melibatkan 26 keluarga ditempatkan di PPS SK Seri Menanti. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengingatkan pihak berkuasa tempatan PBT dan agensi kerajaan supaya turun ke lapangan mendekati golongan peniaga yang terjejas akibat penularan COVID-19. Pendekatan berbeza perlu dilakukan agar usaha menjana semula ekonomi negara berjaya dilaksanakan. Menurutnya, sebelum ini peniaga dan pengusaha perlu merujuk kepada Majlis Daerah PBT atau Dewan-Dewan Perniagaan untuk berurusan. Bagaimanapun budaya tersebut perlu diubah dengan melakukan pendekatan normal baharu mendekati golongan peniaga dan pengusaha. Beliau juga meminta supaya PBT dan agensi-agensi untuk tidak menyekat atau menghalang peniaga beroperasi semula sepanjang PKPP.
Ia termasuk memudahkan urusan golongan berkenaan dalam memperbaharui lesen. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum itu mempengerusikan mesyuarat bersama Wakil Peniaga dan Industri Daerah Muar Johor. Beliau tiba di Pejabat Daerah Muar pada pukul 9.15 pagi bersama Pegawai Daerah Datuk Muhammad Hafiz Ahmad. Sebelum mesyuarat bermula, Tan Sri Muhyiddin bersama wakil-wakil turut menjalani pemeriksaan suhu dan membuat sanitasi tangan. Mesyuarat diwakili pemain industri kecil dan sederhana IKS, penternak, perusahaan perabot, pengusaha bas, peniaga pasar malam serta pasar awam, pusat jagaan orang tua selain Persatuan Kontraktor dan Wakil Dewan Perniagaan India Muar. Hadir sama Wakil Kementerian Perdagangan, Antarabangsa dan Industri, Unit Laksana Kementerian Keuangan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Daerah Muar merupakan bandar perabot Malaysia yang dibangunkan di atas tapak seluas hampir 400 hektar di Bakri yang mampu memuatkan lebih 200 syarikat. Selain itu, Muar juga terkenal dengan tarikan makanan dan pelancongan. Bagi mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin parti terutamanya di lorong-lorong tikus, lebih daripada 40,000 kenderaan diperiksa Polis Diraja Malaysia PDRM dalam operasi benteng di 68 sekatan jalan raya semalam. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataan memaklumkan 3 warga negara asing berjaya ditahan atas kesalahan imigresen. Beliau turut memaklumkan Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai PDRM telah membuat lebih 66,000 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasa pematuhan prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. 3,466 pasukan pematuhan melibatkan lebih 15,000 anggota telah membuat pemantauan di lebih 4,000 pasaraya, 5,790 restoran serta lebih 1,000 penjaja. Pasukan ini juga turut memantau terminal pengangkutan darat, air dan juga pengangkutan udara selain kilang, bank serta pejabat kerajaan. Sementara itu, PDRM juga menahan 4 individu ingkar arahan PKPP dan kesemua mereka dikenakan kompaun. 452 rakyat Malaysia yang kembali ke tanah air semalam melalui lapangan terbang antarabangsa KLIA dan KLIA 2 diperintah untuk menjalani proses kuarantin wajib di kediaman masing-masing, manakala 2 lagi dibawa ke hospital. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataannya berkata 148 individu yang memasuki sempadan negara di Johor juga diperintahkan untuk menjalani proses yang sama. Bermula 10 Jun sehingga semalam, Kementerian Kesihatan KKM telah membuat saringan ke atas 6,609 individu di pintu masuk KLIA dan daripada jumlah tersebut, 6,573 individu didapati negatif COVID-19 dan sedang menjalani proses kuarantin wajib di kediaman masing-masing. 36 individu lagi didapati positif dan telah dihantar ke hospital untuk rawatan. Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan, PDRM telah membuat 427 pematuhan SOP kuarantin di rumah dan mendapati kesemua mereka mematuhi peraturan yang ditetapkan. Kempen PRK Dun Chini masuk hari ke-9. Pengerusi BN Pahang, Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail berkata, aktiviti kempen berjalan lancar dengan mematuhi setiap SOP ditetapkan Kementerian Kesihatan KKM dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Ia bagi mengelak risiko penularan jangkitan COVID-19. Kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh SPR
dengan kadar yang telah ditentukan. Sebagai contohnya, kalau ceramah tidak melebihi 250, kita mengamalkan penjarakan sosial. Cuma adalah segelintir yang kadang-kadang bukan tidak mematuhi, tetapi kadang-kadang terlupa dalam kegarahan berkempen. Jadi kalau dikatakan sengaja tidak mematuhi penjarakan sosial, tidak mengamalkan penutup mulut, saya ingat itu tidak dilakukan dengan sengaja lah. Mengulas lanjut, beliau berkata bakal pengundi yang ditemui menzahirkan sokongan kepada calon BN Muhammad Syarif Mat Zain atas kredibiliti anak peneroka Felda itu. Atas dasar itu, Datuk Seri Wan Rosdi yang juga Menteri Besar Pahang optimis BN akan mengekalkan kerusi Dun Chini pada PRK yang akan berlangsung 4 Julai nanti. Beliau ditemui pada program sarapan pagi bersama calon BN dan penduduk Felda Chini 3 Pekan Pahang. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail menangkis tuduhan kononnya kerajaan negeri gagal menyelesaikan isu perumahan generasi kedua peneroka Felda Chini. Beliau menjelaskan 17.5 juta ringgit diperuntukkan bagi melaksanakan projek perumahan di kawasan itu sejak 7 tahun lepas. Pada perancangan awal, kerajaan negeri telah meluluskan pembinaan 100 unit rumah. Bagaimanapun, setakat ini 21 unit rumah sahaja mampu dibina selepas kontraktor yang dilantik pada peringkat awal gagal menyempurnakan projek dalam tempoh yang ditetapkan. Dah ada peruntukan kerjaan lantik kontraktor, tetapi malangnya kontraktor gagal menyiapkan rumah tersebut dan kerjaan terpaksa menamatkan kontraktor. Dan Allah Yarham Datuk Seri Abu Bakar Harun telah berusaha supaya projek perumahan generasi kedua Felda ini diteruskan, dan Allah Yarham telah berjaya mendapat peruntukan sebanyak 9.5 juta ringgit untuk membuat sebanyak 21 unit rumah dulu dan infrastruktur di kawasan tersebut. Bakinya telah pun diusahakan juga dan telah pun mendapat kelulusan juga. Penjelasan isu ini dinyatakan Menteri Besar pada Majlis Bersama Masyarakat di Tapak Pasar Tani Fama, Pusat Bandar Dara Chini malam tadi. Aktiviti ceramah pertama anjuran Parti Barisan Nasional BN dalam tempoh berkempen PRK Dun Chini ini lancar dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Hadir sama memberi sokongan kepada calon BN Muhammad Syarif Mat Zain, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Setiausaha Agong Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan ketua-ketua komponen Parti Perikatan Nasional termasuk PAS. Kerajaan Pahang menyediakan peruntukan tambahan berjumlah 9.25 juta ringgit bagi menyelesaikan masalah projek perumahan generasi kedua Felda di negeri itu yang terbengkalai. Pengerusi Hal Ehwal Felda, Koperasi, Usahawan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri, Datuk Nazri Ngah berkata, projek itu akan dimulakan segera demi kebaikan peneroka. Di Felda Chini ini, kita dapat peruntukan tambahan 9.25 juta untuk menyiapkan kerja-kerja yang bawah 70%. Dia sebenarnya tak masuk dalam rangka pemulihan perumahan Felda sebab dia bawah 70%. Tetapi oleh kerana kita memahami generasi kedua Felda di Chini ini, maka kita ada 9.25 juta kita untuk menampung menyiapkan kerja-kerja terbengkalai di Chini. Selain itu, kerajaan negeri akan menyelesaikan segera isu gaji peneroka di bawah pengurusan Felda Teknoplan Sendirian Berhad dan isu air. Beliau ditemui selepas menyantuni masyarakat Felda Chini Timur 3. Mengulas mengenai PRK Dun Chini, beliau berharap pengundi bijak memilih calon BN Muhammad Syarif Mat Zain yang mampu membawa suara mereka yang berlatar belakangkan peneroka.
Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata PRK Dun Chini disifatkan sebagai penanda aras dalam membuktikan sokongan masyarakat umum terhadap tampuk pemerintahan Perikatan Nasional PN. Justru beliau menyeru pengundi Chini memilih wakil rakyat dan parti yang boleh membela nasib mereka, khususnya peneroka Felda yang terjejas ketika pemerintahan Pakatan Harapan selama 22 bulan itu. Dan kalau kita tolak calon kita, bermakna kita tolak kepimpinan kerajaan hari ini, iaitu kepimpinan di bawah Yang Maha Hormat Tan Sri Muhyiddin. Sedangkan dengan kata seluruh rakyat menerima kepimpinan kerajaan di atas kejayaan kita mengendalikan isu COVID-19. Apabila rakyat menderita sebab kepada COVID-19, kerajaan memperuntukkan 290,000 bilion untuk membantu. Hari ini Malaysia diiktiraf sebagai salah satu 5 negara terbaik di dunia di dalam menghadapi peperangan menentang pandemik COVID-19. Beliau berucap demikian pada majlis bersama masyarakat di tapak Pasar Tani Fama, Pusat Bandar Dara Chini. PRK Dun Chini menyaksikan pertembungan 3 penjuru antara calon BN dan 2 calon bebas. Berita wilayah masih membawakan laporan cuaca untuk kemudahan merancang jadual anda. Kita langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Husin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini negara kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah barat daya dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga ke 30 km sejam dan Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta bergelora di mana-mana kawasan Peran di rantau negara kita. Pada ketika ini di selatan semenanjung Malaysia, di negeri Johor dan juga selatan negeri Pahang bahawa masa kini hujan berserta ribuan petir kini sedang berlaku dan kita jangkakan ianya akan beransur-ansur reda dalam tempoh 1 hingga ke 2 jam sahaja lagi apabila hujan ini akan bergerak menghala ke kawasan perairan Tioman. Di bahagian pantai timur semenanjung Malaysia, nampaknya hujan berserta ribuan petir akan berlaku menjelang ke lewat petang nanti dan hujan ini akan melitupi di hampir ke semua bahagian utara dan juga timur di semenanjung Malaysia, juga melibatkan negeri Kedah, di utara negeri Perak, di Kelantan, Terengganu dan juga di bahagian pedalaman di negeri Pahang menjelang ke lewat petang nanti. Bagi negeri Sabah, pada ketika ini hujan berserta petir sedang berlaku di bahagian pantai barat semenanjung Malaysia, itu juga di bahagian Kudat dan menjelang ke lewat petang nanti juga di bahagian Tawau juga akan mengalami hujan berserta ribuan petir. Keadaan yang berbeza pula berlaku di negeri Sarawak yang mana pada ketika ini dalam keadaan yang agak mendung, tiada hujan. Namun menjelang ke lewat petang ataupun awal malam nanti, kita akan menerima hujan berserta ribuan petir yang agak banyak bagi negeri Sarawak yang mana hujan ini akan bermula di bahagian pedalaman negeri Sarawak dan ianya akan bergerak menghala ke tengah di negeri Sarawak. Sekian saja info cuaca pada petang ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, bersama kita di RTM Kuching, Abang Muasaili, Abang Abdul Samad. Antara paparannya mengenai usaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motek meningkatkan produk pelancongan yang boleh ditingkatkan potensi pasaran dan tarikan pelancongannya. Abang Muasaili teruskan dengan laporannya. Terima kasih Nazri di Angkasa Puri. Assalamualaikum. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motek akan menyelusuri ke seluruh pelosok negara. Dalam usaha kementerian itu mengenal pasti produk pelancongan yang mempunyai daya tarikan bagi pelancongan domestik. Menterinya Datuk Seri Hajah Nancy Shukri berkata ini kerana setiap negeri mempunyai kepelbagaian keunikan tersendiri seperti kebudayaan, kesenian, makanan selain sejarah yang mempunyai nilai pelancongan. Jelasnya terdapat banyak produk pelancongan di negara ini yang masih tidak dikenali, bukan hanya dalam kalangan pelancong, bahkan penduduk tempatan. Bukan
bukan saja museum. Kita mahu nak explore, nak menerokai sebanyak-banyak tempat yang boleh. Sebanyak-banyak, not only tempat tetapi makanan, pakaian. Mesti pakaian itu kalau diceritakan, dia mempunyai kisahnya. Apa yang menjadi perhatian Motek adalah produk yang kurang sambutan tetapi berupaya menarik perhatian pelancong, terutamanya pelancong tempatan sekiranya dipromosikan dengan betul. Datuk Seri Hajah Nancy menyatakan demikian kepada media selepas melawat Museum Reni bertempat di bangunan Mahkamah Lama Kuching. Tambah beliau, sekiranya produk tersebut dipromosi menerusi pelbagai platform antaranya media sosial, ia pasti menerima sambutan menggalakkan dalam kalangan pelancongan tempatan. Usaha itu akan melonjakkan sektor pelancongan domestik sekaligus menyumbang semula kepada ekonomi negara selepas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Projek pembinaan 8 jambatan konkrit yang menelan kos RM96 juta dan jambatan rambungan bernilai RM98 juta dalam kawasan Parlimen Sentubong kini dalam fasa pelaksanaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang juga ahli Parlimen Sentubong, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata bagi projek pembinaan 8 jambatan konkrit ia kini mencapai 35% siap manakala kerja-kerja pembinaan jambatan rambungan mencapai tahap 5%. Projek tersebut. Jadi itulah makanya rambungan tu ada delay sedikit tapi dia bakal dilaksana. Bila projek ini habis, projek itu pun siap jugalah. Datuk Seri Wan Junaidi ditemui media selepas melawat tapak projek Jambatan Beli dan Jambatan Rambungan di Lundu. Beliau turut meminta rakyat memahami bahawa semua projek yang tergendala sejak 3 bulan lepas di seluruh negara tiada kaitan dengan kelembapan perlaksanaan. Bersabarlah ya, bukan kesalahan apa-apa, tidak ada kerajaan punya kesalahan, bukan JKR punya kesalahan, bukan YB punya kesalahan, jauh sekali. Kerana kita pun nak nanggar projek ini siap secepat yang boleh. Jelasnya pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP terpaksa dilakukan demi nyawa rakyat yang berdepan dengan pandemik COVID-19. Sarawak merekodkan satu kes positif COVID-19 hari ini melibatkan seorang lelaki tempatan yang pulang dari luar negara dan menjadikan jumlah keseluruhan kes positif sebanyak 571 kes. Pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas mendedahkan lelaki berkenaan tiba di lapangan terbang Sibu pada 18 Jun dan telah menjalani ujian saringan dan dikuarantin di sebuah hotel di Sibu. Jelas Dato' Amar Douglas, Sarawak bernasib baik kerana mengekalkan polisi kuarantin penuh bagi sesiapa yang balik dari luar negara sekaligus mencegah penyebaran pandemik COVID-19. Dasar ini berupaya untuk membantu kita untuk mengesan kes-kes positif. Kalau kita tidak, ianya telah kalau home quarantine, kita tidak tahu mana dia pergi, dia anda pergi kepada masyarakat dan akan menggugat kepada rakyat. Tambah beliau, kerajaan negeri akan memfokuskan ujian saringan COVID-19 secara rawak di semua tapak pembinaan dalam bandar di seluruh negeri bermula minggu depan. To focus on this construction site. Construction site, satu kita lihat COVID-19, dua kita juga berjaga-jaga mengenai denggi dan juga sekarang kita juga berjaga-jaga rabies juga masih menyerang kita. Sebaik sahaja keputusan ujian saringan secara rawak itu selesai dilakukan, JPBN akan memutuskan polisi yang sesuai bagi mereka yang bekerja di tapak pembinaan. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas merasmikan aplikasi COVID Trace di sebuah pasaraya di Kuching. Aplikasi COVID Trace ini merupakan aplikasi yang dibangunkan kerajaan negeri dengan kerjasama Sarawak Information System Sendirian Berhad dan Lembaga Multimedia Sarawak. Ia adalah bagi memudahkan penjejakan kontak rapat kes positif COVID-19 dan seterusnya memutuskan rantaian jangkitan.
RM1.5 juta yang diperuntukkan bagi projek transformasi luar bandar RTP daripada Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Murum, manakala RM1 juta pula peruntukan Pusat Khidmat Parlimen Hulu Rajang bagi tahun 2019 telah pun dilaksanakan di kawasan Tubau. Malah 11 projek RTP 2019 di kawasan Tubau telah siap dan diserahkan kepada Jabatan Kerja Raya sebelum diserahkan kepada pihak Rumah Panjang. Adun Murum Kennedy Cuk Pai Ugon berkata bermula Khamis lalu sebanyak 9 projek yang telah siap diserahkan kepada penerima projek terbabit. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada agensi pelaksana, terutamanya daripada pejabat residen dan juga pejabat daerah Sebau, dan juga kepada agensi teknikal kita iaitu JKR bahagian Bintulu dan juga kepada kontraktor-kontraktor. Projek RTP yang dilaksanakan di kawasan Tubau telah dibina dengan baik dan mencapai kualiti yang ditetapkan. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan projek Dewan Serbaguna di Rumah Licong, Sungai Besar Sebutin, Tubau. Projek tersebut menelan kos kira-kira RM500,000, mula dibina sejak Jun tahun lepas dan siap sepenuhnya pada Disember 2019. Tuai Rumah Licong yang menerima Dewan Serbaguna tersebut daripada JKR bahagian Bintulu menyatakan rasa syukur atas siapnya projek tersebut yang pertama seumpamanya di Tubau Sebau. Gagal pendarati tegar bisik Dewan ke keterubah bisik di kawasan tu ke dibeli oleh wakil rakyat ke dipigai perintah GPS sebagai dia tu. Jadi aku ngau bala kami kawasan itu dan puas hati megak tegal ke bisik Dewan ke begitu. Ujarnya lagi Dewan Serbaguna itu bukan hanya untuk kegunaan penduduk Rumah Licong sahaja, malah untuk kegunaan masyarakat di kawasan Tubau Jelalong. Sekian sumbangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nazri di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Abang Musaili. Pakej Bumi Hijau yang dilaksanakan menerusi program Bumi Hijau Negeri Perak 2020 telah diperuntukkan bertujuan memperkasakan lagi sektor pertanian negeri tersebut. Itu antara paparan berita wilayah dari Perak. Laporan yang kita bersama Muhammad Nasrik Muhammad Nashira. Silakan. Rakan penyampai di Wisma Berita Angkasa Puri, terima kasih. Bagi memperkasakan lagi sektor pertanian di Perak, sebanyak RM790,000 diperuntukkan untuk penyediaan kit pakej Bumi Hijau. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata ia dilaksanakan menerusi program Bumi Hijau Negeri Perak 2020. Penyediaan itu dijangka memberi manfaat kepada 11,081 isi rumah dalam usaha menggalakkan mereka menanam sendiri sayur-sayuran dan buah-buahan di halaman rumah. Kit pakej Bumi Hijau mengandungi biji benih sayur-sayuran dan buah-buahan bernilai RM71. Kita sampaikan kepada pejabat-pejabat ADUN untuk pejabat ADUN sampaikan kepada komuniti dalam masa yang sama. Orang ramai juga boleh menghubungi jabatan melalui website. Beliau ditemui selepas majlis pelancaran di Ipoh. Dalam perkembangan sama, kerajaan negeri juga sedang giat menggerakkan agenda mewujudkan hampir 1,000 usahawan tani menerusi skim usahawan agrotani. Sejumlah RM5.7 juta diperuntukkan bagi projek naik taraf tali air tanah kepada tali air konkrit di kawasan pengairan Kerian. Projek tersebut melibatkan 16 jajaran tali air ketiga bagi kompartmen C di sistem tali air 74 sepanjang 13,118 meter. Exco Jawatankuasa Pertanian, Perikanan, Peladangan dan Sekuriti Makanan, Dato' Abdul Yunus Jamahri berkata, menerusi projek itu, penjimatan dan penggunaan air yang lebih efisien dapat ditingkatkan sekaligus mengelakkan berlakunya resapan air pada tali air tanah sebelum ini. Hasil utama ataupun outcome utama projek ini adalah meningkatkan pengeluaran purata hasil padi dari 4.2 metrik tan per hektar kepada 6.0 metrik tan per hektar, yang mana membantu meningkatkan purata pendapatan 662 orang petani di kawasan seluas 1,656 hektar. Jelasnya selepas lawatan tapak di sistem tali air 74 di Kuala Kurau, Bagan Serai,
Projek di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK11 Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MOA melalui program peningkatan infrastruktur pengairan dan saliran ini dijangka siap sepenuhnya Ogos 2021. Pavilion Petting Zoo di Ipoh yang ditutup hampir 4 bulan berikutan penularan wabak COVID-19 kini dibuka semula buat kunjungan orang ramai, khususnya kanak-kanak di Perak. Terdapat lebih 40 jenis haiwan dijadikan tarikan di zoo berkenaan, antaranya pelbagai spesies ayam, iguana, kuda padi dan tarantula. Pengusaha zoo tersebut, Muhammad Sharif Yahya berkata, selain untuk menceriakan anaknya sendiri, ia dibuka bagi menggembirakan anak-anak kecil yang menyukai haiwan. Lebih menarik lagi dengan adanya kambing viral yang begitu manja dan jinak, sungguh berbeza dengan kambing-kambing biasa yang ada di tempat lain. Ada ruang tanah macam ni, kami bina private petting zoo untuk keluarga asalnya. Sebab setiap minggu saya terpaksa bawa anak-anak pergi ke zoo lain. Jadi saya buat sendiri, saya bela sikit demi sedikit. Bila binatang dah mula banyak, haiwan dah mula banyak, saya dan isteri bercadang kenapa kita gembirakan anak kita, kenapa tak kita gembirakan anak-anak di luar. So kami buka kepada publik. Beliau berkata demikian selepas ditemui di Pavilion Petting Zoo Ipoh. Laporan itu mengakhiri bahan berita dari Perak. Seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri. Salam hormat. Baik, terima kasih. 52 institusi pengajian yang bernaung di bawah Persatuan Institusi Tahfiz dan Pondok di Negeri Sembilan menerima dana RM402,000. Syafiq Azrul boleh perincikan apakah hala tuju yang ditetapkan institusi pengajian tinggi berkenaan dan ke arah mana dana terbabit akan digunakan. Syafiq. Baik, seperti yang diberitahu tadi, jumlah bantuan tersebut sebenarnya diberi sebagai usaha memastikan kelangsungan institusi tahfiz dan pondok. Kerajaan negeri juga berhasrat untuk meneruskan bantuan kewangan tersebut setiap tahun. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, bantuan itu memberi manfaat kepada 3,000 pelajar. Jadi kita berharap sumbangan ini dapat memberikan kemudahan untuk pelajar-pelajar kembali untuk mendapat pendidikan mereka. Ya, kita akan teruskan bantuan ini setiap tahun insya-Allah, dan kita berharap bahawa dengan bantuan ini dapat menyemarakkan lagi ataupun bagi kita meningkat lagi pemahaman Islam kepada pelajar. Beliau memaklumkan demikian pada majlis penyampaian bantuan sekolah tahfiz dan agama swasta di Seremban. Setakat ini hanya 26 daripada 52 institusi berkenaan yang sudah berdaftar dengan Jabatan Al-Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan, manakala selebihnya dalam proses pendaftaran. Dalam pada itu, kerajaan negeri turut meluluskan bantuan sebanyak RM96,500 kepada institusi tahfiz dan sekolah agama swasta yang tidak berdaftar. Dan kita pernah minta bantuan kepada kerajaan, dan baru hari ini Allah Ta'ala buka rezeki untuk Darul Widad sebagai salah satu institusi yang menerima sumbangan daripada Kerajaan Negeri Sembilan. Jadi kami berasa amat bangga dan bertuah kerana sesungguhnya Pusat Pengajian Darul Widad telah terpilih. Jadi kita nampak begitulah, bila ada bantuan ni sikit sebanyak dia melancarkan operasi pusat pengajian. Lebih-lebih lagi sekarang ni kita tengah dalam persediaan SOP untuk pembukaan pusat tahfiz. Jadi dia sangat membantulah untuk kelancaran pentadbiran dalaman, insya-Allah. Sebanyak 15 taman termasuk Taman Eco Rembau dan Hutan Taman Negeri di Negeri Sembilan telah mula dibuka dan beroperasi bermula 15 Jun lalu. Menurut Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan, Saleh Awaluddin, sebarang bentuk aktiviti yang akan dijalankan dalam Taman Eco Rembau dan Hutan Taman Negeri perlu patuh SOP sebagaimana yang telah digariskan Majlis Keselamatan Negara. Pihaknya juga telah mengeluarkan SOP Eko Pelancongan Hutan di Taman Eko Rimba dan Hutan Taman Negeri bagi orang ramai yang menjalankan aktiviti riadah. Namun buat masa ini, Taman Eko Rimba Batu Maloi masih lagi ditutup kerana tertakluk kepada larangan SOP MKN. Baru-baru ini bermesyuarat dan dalam lembaga yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita dan juga Yang Berhormat Datuk SS, dan kita buat keputusan, kita buka
tak ada masalah, kita buka. Tetapi di pintu masuk, pegawai kami akan kawal bilangan orang masuk. Beli tiket, orang kita akan kawal berapa banyak tiket kita akan keluarkan. Buat masa ini kita masih lagi secara di pejabat, secara online dan juga di pejabat. Kita tak buka lagi secara walk-in punya tiket. Beliau ditemui di Pusat Edu Ekoturism Hutan Simpan Sungai Menyala di Port Dickson. Dalam perkembangan yang sama, tiada pembelian tiket di kaunter pendakian. Tiket hanya boleh didapati di Pejabat Perhutanan Negeri di Wisma Negeri atau Pejabat Perhutanan Daerah pada hari bekerja. Pihaknya sedang mempertikat sistem untuk menggunakan kod QR dalam waktu terdekat. Beberapa aktiviti turut tidak dibenarkan sepanjang tempoh PKPP, antaranya aktiviti air, aktiviti tali, rekreasi sukalasak dan penganjuran program seperti kem motivasi atau majlis keramaian. Inisiatif Skim Kemudahan Pembiayaan Pengukuhan Perniagaan MARA Spark diwujudkan MARA bagi mendepani pasca COVID-19. Pengarah MARA Negeri Sembilan, Mimi Mazlin Muhammad Yusof berkata, skim itu bertujuan membantu usahawan Bumiputera yang terjejas teruk akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang digazetkan pada 18 Mac lalu. Skim itu menawarkan pinjaman sehingga RM10,000 untuk usahawan Bumiputera yang berumur 18 hingga 60 tahun dan boleh digunakan sebagai modal pusingan atau pembelian aset. Antara syarat yang diperlukan adalah peminjam perlu mempunyai perniagaan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM melebihi 3 bulan. Kelebihan peminjam yang ditawarkan adalah tidak memerlukan penjamin, tanpa cagaran dan tanpa kadar faedah. Post COVID-19 sebenarnya di MARA kita mempunyai beberapa produk yang boleh dimanfaatkan oleh usahawan Bumiputera. Dari segi dana pembiayaan, MARA telah melancarkan satu produk iaitu skim pembiayaan pengukuhan perniagaan MARA yang mana had maksimum untuk produk tu produk berkenaan adalah sebanyak RM10,000 dan memang kita fokus kepada usahawan-usahawan Bumiputera, usahawan-usahawan kecil yang terjejas dengan COVID-19. Beliau ditemui di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Seremban. MARA juga telah menerima peruntukan RM300 juta menerusi Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana bagi membantu usahawan di bawah siliaan mereka. Dalam pada itu, MARA kini sedang beralih praktikaliti mereka kepada nomor baharu dengan mengadakan kursus dan latihan secara dalam talian. Program peningkatan dan pembangunan standard perniagaan juga ditawarkan bagi usahawan yang ingin menaik taraf perniagaan. Sekian paparan dari Negeri Sembilan, saya Syafiq Azrul Zafri. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Syafiq. Ini berita yang baru kami terima. Dilaporkan wad perubatan perempuan 1 Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru berlaku kebakaran. Terus di lokasi wartawan kami Erwin Zaid. Silakan. Baiklah, terima kasih. Saya kini berada di luar pekarangan Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru Johor di mana sebentar tadi dilaporkan berlakunya satu kebakaran kecil di wad perubatan perempuan 1 yang terletak di belakang sana. Dan kebakaran tersebut dilaporkan berlaku kira-kira pukul 3 petang tadi. Namun tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan berlaku. Dan baru sebentar tadi saya berjumpa dengan media berjumpa dengan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baber dan beliau memaklumkan pihak bomba tiba dalam masa 5 minit untuk memadamkan kebakaran tersebut. Namun pihak bomba mengambil masa kira-kira 10 minit untuk memadamkan kebakaran tersebut. Dan difahamkan di waktu tersebut ada 24 pesakit yang berjaya dikeluarkan sebelum pihak bomba tiba ke lokasi. Dan di mana dalam 24 pesakit tersebut 10 dipindahkan ke Hospital Permai. Dan pihaknya akan menunggu laporan penuh pihak bomba. Dan laporan ini sekaligus menyangkal berita palsu yang tular sebentar tadi di mana dilaporkan dalam berita palsu tersebut terdapat 2 kematian di wad tersebut. Dan itu tugas kami media untuk menyahihkan berita ini. Sekian saja laporan saya. Kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan.
Terima kasih. Umat Islam di Pagoh Johor bakal mempunyai satu lagi masjid yang menjadi lokasi pelbagai aktiviti ibadah dan kemasyarakatan setempat di Bandar Universiti. Masjid Haji Muhammad Yasin mula dibina pada 4 April dan dijangka siap sepenuhnya September ini boleh memuatkan kira-kira 3,500 jemaah pada satu masa. Semalam, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin meluangkan masa melawat projek pembinaan Masjid Haji Muhammad Yasin. Beliau bersama isteri Puan Sri Nuraini Abdul Rahman meluangkan masa kira-kira 40 minit melawat masjid berkenaan. Masjid dibina di tanah berkeluasan 4.73 hektar, diberi nama sempena nama bapa Tan Sri Muhyiddin yang juga guru agama terkenal di Muar, Allahyarham Muhammad Yasin Muhammad. Pelbagai kemudahan disediakan di masjid ini termasuk laman Islam dan 8 unit kuartus untuk imam, bilal dan siap. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, daerah Kapit antara kawasan yang mampu mengekalkan rekod sifar COVID-19. Kapit dengan populasi 135,000 penduduk dikategorikan sebagai zon hijau. Ia berikutan pelbagai langkah keselamatan ketat diambil pihak berkuasa. Laporan wartawan awang Muhammad Muhibudin. Laluan masuk ke Kapit adalah dengan menggunakan jalan darat dan juga jalan sungai iaitu menggunakan bot ekspres daripada Sibu ke Song, Kapit dan juga Belaga. Ketika ini, jalan di Temalat Ngemah masih dibina. Bagaimanapun terdapat jalan alternatif iaitu dengan melalui Jalan Sawit lebih kurang 23 km dan mengambil masa sekitar 1 jam perjalanan ke Belaga. Bagi yang ke daerah kecil Asap dan Belaga, penduduk boleh menggunakan Jalan Bakun Hydro. Di bahagian Kapit, kita telah mengadakan 4 kawasan sekatan jalan raya. Yang pertama di Song, berdekatan dengan Balai Bomba. Yang kedua adalah berdekatan dengan Beletik. Dan untuk mengawal daripada hulu tu, kita menggunakan sekatan jalan di Jambatan Balai. Pasukan penguat kuasa seperti PDRM, Pegawai Lembaga Sungai Sarawak dan Jabatan Kesihatan Sibu telah meningkatkan tugas-tugas pemantauan terutamanya di kawasan seperti jeti daerah, terminal kapal ekspres dan jeti kem pembalakan. Pada waktu PKP, perkhidmatan bot ekspres tidak berjalan. Okey, jadi kebetulan perkhidmatan bot ekspres baru disambunglah selepas PKP dalam lingkungan 2 minggu. Baru disambung. Dengan adanya kawalan keselamatan yang ketat di pintu-pintu masuk ke kawasan Kapit, ia dapat mengurangkan pergerakan masuk orang luar. Mereka hanya dibenarkan membawa bekalan makanan. Walaupun pada waktu itu ada sedikit kelonggaran, pergerakan orang awam boleh bergerak dengan permit daripada polis. Namun demikian, di bahagian Kapit tidak dibenarkan sama sekali walaupun mereka ada surat permit daripada polis, tidak dibenarkan. Rondaan yang kerap dilakukan pihak Lembaga Sungai Kapit di tebingan sungai dan juga Hebahan menggunakan alat pembesar suara amat berkesan untuk menyampaikan maklumat. Kekalkan kita punya status hijau dengan mengamalkan PKP yang agak ketat lah, seperti mana yang diwawakan sebelum ini, di mana kita membuat saringan kesihatan di peringkat pintu masuk dan kita amat strict lah dari segi kita punya tindakan penguatkuasaan. Tindakan proaktif turut diambil dengan memastikan kawasan-kawasan yang berpotensi seperti tapak-tapak projek yang mempunyai warga asing dipantau dan dibuat saringan. Usaha memerangi wabak COVID-19 ini bukan saja terletak pada bahu barisan hadapan, akan tetapi ianya adalah tanggungjawab yang harus kita tangani bersama. Apabila kita semua mematuhi dan saling menjaga kebersihan diri pada tahap yang lebih optimum, ianya sekaligus memastikan keadaan lebih terkawal dan memutuskan rangkaian penularan wabak COVID-19 ini. Awang Muhammad Muhibudin, Berita RTM. Pasukan Penguat Kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Pahang mengeluarkan kompaun berjumlah RM39,650 bagi kesalahan penandaan harga dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Felda, Koperasi, Usahawan dan Hal Ehwal Pengguna Pahang, Datuk Nazri Ngah berkata, jumlah kompaun itu membabitkan 109 kes.
Tambahnya, 2 daerah tertinggi merekodkan kesalahan berkenaan ialah daerah Kuantan dan Temerloh membabitkan perniagaan kedai runcit dan kedai buah-buahan di tepi jalan. Ini yang berlaku. Dan kita dah bagi compound sebanyak 39,000 lebih. 39,620 compound. Jadi saya suka mereka ni. Saya suka mereka ni buat salah semua. Supaya kita bayar compound dapat duit kerajaan negeri. Kerajaan. Dapat duit kerajaan boleh gunakan duit-duit ni bagi pada rakyat jelata balik. Beliau berkata demikian selepas melawat tapak pasar tani kekal kendalian Lembaga Pemasaran Pertanian Malaysia (FAMA) di Bandar Dara Chini Pahang. Sementara itu, ketika ditanya mengenai laporan kenaikan harga barangan keperluan asas di Pahang, Datuk Nazri berkata setakat ini KPDNHEP negeri menerima 637 laporan dan semua laporan sudah diambil tindakan penguatkuasaan oleh pegawai dan anggota KPDNHEP. Beliau turut mengingatkan semua peniaga di Pahang, terutamanya yang berniaga di pasar tani, supaya mematuhi setiap prosedur operasi standard SOP ditetapkan pihak berkuasa bagi memutuskan rantaian penyebaran COVID-19. Memasuki minggu ketiga kebenaran pengoperasian semula sektor pelancongan domestik di Melaka, ia nyata memberi rahmat kepada peniaga di lokasi-lokasi pelancongan di negeri Hang Tuah itu. Kehadiran pelancong dari dalam negara yang menggalakkan dalam tempoh ini sekaligus membuka pintu rezeki kepada mereka selepas terjejas akibat pandemik COVID-19. Tinjauan RTM di kawasan pelancongan khasnya Bandar Hilir mendapati walaupun tidak seramai dahulu, namun ia tetap dikunjungi pelancong tempatan yang mengambil peluang meluangkan masa bersama keluarga. Pas dah buka DKP pemulihan ni, dah kira macam alhamdulillah lah, mana orang boleh melintas negeri daripada luar negeri datang ke Melaka. Kira macam nampaklah ada beza. Orang kita datang pengunjung-unjung kata ini normal kan. Jadi alhamdulillah lah meniaga pun. Tapi sekarang dah kurang, tapi alhamdulillah lah sebab kita orang pun dah 3 bulan tak berniaga kan. Duduk kat rumah, buat-buat kerja kampung je lah. Tapi kira bersyukur lah, kira dapat buka lah, boleh start balik berniaga. Buat masa ni kira okey lah, dah nampak ramai lah. Cuma kita kena buat jaga-jaga lah. Alhamdulillah lah, walaupun tak banyak sangat tapi nampak lah orang beli jugalah. Tapi dapat berniaga seperti biasa pun alhamdulillah cukup lah. Terdahulu, Ketua Menteri Datuk Sulaiman Mat Ali berkata Melaka masih kekal sebagai destinasi pelancongan pilihan ramai dan ia terbukti apabila sebanyak 6,800 bilik hotel sudah ditempah di sekitar negeri itu. Bincang sukan, pemain skuad Red Warriors TRW masih menunggu isyarat daripada Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA untuk kembali menjalani latihan di Padang. Ini kerana KAFA sedang menguruskan dokumen yang diperlukan Liga Bola Sepak Malaysia MFL bagi tujuan latihan pasukan. Menurut Jurulatih Kelantan, Yusri Cik Lah, pasukannya berkemungkinan bakal memulakan latihan bulan hadapan berikutan telah banyak pasukan yang bersaing dalam Liga M diberikan kebenaran oleh MFL dan Majlis Keselamatan Negara MKN untuk menjalani latihan di Padang dengan SOP yang ketat. MKN memberikan kebenaran untuk pasukan bola sepak memulakan latihan bermula 15 Jun lepas dengan mengikut SOP ditetapkan. Kami lepas, Ketua Pegawai Eksekutif MFL Datuk Abdul Ghani Hassan berkata 16 pasukan Liga M, masing-masing 8 pasukan Liga Super dan Liga Premier mendapat kelulusan daripada MFL untuk mengadakan sesi latihan fasa pertama. Sementara itu, bagi skuad hoki wanita kebangsaan pula, mereka perlu menunggu hingga hujung Julai depan bagi memulakan sesi latihan biarpun skuad lelaki bakal turun padang menjalani latihan tanpa kontak bermula Rabu ini. Konfederasi Hoki Malaysia KHM mahu terlebih dahulu menyelesaikan proses pemilihan ketua jurulatih baru The Malaysian Tigers yang sepatutnya selesai April lalu. Timbalan Presiden KHM Profesor Dr. Ash Shamala yakin proses memilih jurulatih yang tergendala ekoran pandemik COVID-19 sejak Mac dapat diselesaikan dalam masa sebulan lagi apabila pihaknya menyambung balik proses temuduga minggu depan.
Tambahnya, jurulatih memainkan peranan penting dalam pemilihan pemain dan perancangan pasukan untuk 4 hingga 8 tahun lagi. Buat masa ini, KHM masih belum menemuduga 12 calon dari luar negara. Bagi calon tempatan pula, temuduga 10 daripada 11 calon telah selesai. Jawatan pengendali pasukan yang menduduki ranking ke-20 dunia itu menjadi kosong apabila kontrak Muhammad Damaraj Abdullah tamat pada 31 Disember tahun lepas. Baik Nazri, sejak PKPP ni dah intai-intai ke tempat bercuti? Ada tu adalah Laila, tapi saya ni masih risau sikitlah sebab kita masih lagi dalam situasi COVID-19 ni. Faham-faham sajalah kan. Tapi ni nak habaq mai ni Nazri dan juga penonton ya, tak kira lah pihak hotel ke, inap desa ke ataupun pusat rekreasi yang dibuka tu wajib patuhi SOP PKP, pemakaian pelitup separuh muka, periksa suhu badan dan muat turun aplikasi My Sejahtera. Jadi ni insya-Allah pelancong tempatan macam saya ni tak perlu risau lagi lah mengenai COVID-19. Kita jaga kita. Ya, betul tu. Baiklah, untuk itu ya Nazri dan juga penonton, kita ikuti tinjauan wartawan Wan Nur Ashikin Wan Azmin di Langkawi berkaitan pematuhan SOP PKP oleh pengusaha pelancongan di Pulau Legenda itu. Pembudayaan kebiasaan baharu dalam sektor pelancongan menuntut setiap pemain industri serta orang awam mengamalkan SOP ditetapkan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi Lada, Dr. Hezri Adenan, kapasiti dan keselamatan pengunjung ke pulau ini menjadi fokus dalam membendung wabak COVID-19. Social distancing akan diperhatikan. Kita sedang melihat berapa kaedahnya, kita harus sempatkan beberapa pengawal keselamatan itu juga untuk pastikan. Kadang-kadang bila dah ramai-ramai ni seronok, we forget about the important things. Jadi awareness itu penting lah. Setiap pemain industri perlulah bersama-sama mengambil tanggungjawab dan serius dalam melaksanakan SOP di setiap premis. Saya datang sini rasa macam lebih selamat sebab tengok semua mengikut SOP yang betul lah. Jadi macam tak ada rasa ragu-ragu lagi lah saya nak datang ke sini lagi. Saya berharap kalau orang lain pun kalau nak datang boleh lah, tapi kena mengikut SOP yang betul. Lepas tu saya datang ke tempat-tempat pelancongan, semua tengok dia banyakkan pelancong-pelancong yang datang semua mengamalkan SOP lah dengan memakai mask, ada penjarakan sosial 1 meter dan tempat-tempat pelancongan yang dilawati semua amalkan SOP yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Benda ni kalau diikuti oleh semua orang awam, insya-Allah kita akan dapat putuskan rangkaian ni dan kegiatan ekonomi kita akan berjalan lancar dan semua orang dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Dalam tempoh pemulihan menuju normalisasi, kebiasaan baharu dalam pelancongan akan merancakkan kembali sektor pelancongan negara. Meskipun pelbagai kelonggaran diberikan pihak kerajaan ketika ini, namun amalan penjagaan kendiri amatlah penting. Nak melancong atau ke sana ke sini tiada masalah, asalkan mempraktikkan kehidupan normal baharu. Siapa lagi perlu jaga jika bukan diri sendiri? Tepuk dada tanya hati, #KitaJagaKita. Wan Nur Ashikin Wan Azmin, Berita RTM. Baiklah saudara, laporan itu mengakhiri berita wilayah 28 Jun 2020. Terus patuhi SOP PKPP dan sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Baik, dan terus setia bersama berita RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai. Assalamualaikum dan salam hormat.